Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya pada kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan bersama-sama berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Jadi pada video kali ini kita akan bercerita berkaitan dengan Suratul Kahfi, ataupun kita mengetahui serba sedikit isi kandungan yang ada berkaitan dengan Suratul Kahfi. Jadi pada awalnya, sebagai pendahuluan, Suratul Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Yang mana surah Makkiyah ini bermaksud surah yang turun sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Maka ini dipanggil surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Kahfi ini merupakan surah yang ke-18 di dalam Al-Quran, mengikut tertib di dalam mushaf. Dan berada pada juzuk yang ke-15. Juzuk yang ke-15 dan mempunyai 110 ayat. Okey. Nama surah Al-Kahfi bermaksud gua, yang disebut dalam ayat yang ke-9. Al-Kahfi maksud dia gua, yang mana menceritakan, merupakan salah satu cerita di dalam surah ini. Jadi kita akan lihat apa isi kandungan surah ini kemudian seterusnya, surah Al-Kahfi ini bertemakan pengukuhan kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu berkaitan dengan akidah ini merupakan salah satu tema bagi surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni kita nak kukuhkan, kita nak kuatkan kepercayaan kita, nak kuatkan akidah umat Islam. Jadi ini merupakan tema bagi surah Al-Kahfi, mengukuhkan kepercayaan ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya di dalam surah ini mempunyai 4 kisah yang utama. Ini biasa kita dengarlah kisah-kisah dalam suratul Kahfi. Antaranya yang pertama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini berkaitan dengan penghuni-penghuni gua. Yang dikaitkan dengan fitnah dalam agama. 4 kisah utama ini juga merujuk kepada 4 fitnah. Ashabul Kahfi merujuk kepada fitnah agama. Kemudian kisah pemilik kebun yang merujuk kepada fitnah harta. Yang ketiga kisah Nabi Musa dan Khidir yang merujuk kepada fitnah ilmu. Dan yang keempat kisah Zulqarnain yang merujuk kepada fitnah kuasa. Jadi daripada 4 kisah ni kita akan lihat sedikit isinya dan apa hikmah di sebalik kisah-kisah tersebut. Dan seterusnya kisah Suratul Kahfi ini mempunyai beberapa fadilat dan kelebihan jika dibaca dan diamalkan. Dan biasa kita dengar dan kita maklum bahawa Suratul Kahfi ini sunnah untuk dibaca pada hari Jumaat. Okey. Seterusnya kita lihat kepada isi kandungan 4 kisah utama dalam Suratul Kahfi ini. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pada ayat pertama hingga ayat 31. Kemudian pemilik kebun ayat 32, 59. Nabi Musa dan Khidir ayat 60 dan hingga 83. Dan kisah Zulqarnain ayat 84 hingga 110. Okey, secara ringkas ni kita lihat Ashabul Kahfi ini menceritakan mengenai beberapa orang pemuda. Kisah dia beberapa orang pemuda yang mana pada ketika itu dalam satu zaman bersama dengan pemerintah yang zalim. Kat sini mereka ini dalam zaman yang bersama dengan pemerintah yang zalim, dan mereka ini pemuda-pemuda yang beriman. Pemuda yang beriman menyampaikan agama yang hak, syariat yang hak. Dan kemudiannya mereka melarikan, pemuda-pemuda ini melarikan diri daripada pemerintah yang zalim ini. Kerana ada beberapa berlaku pertentangan lah. Sebab mereka bersungguh-sungguh nak membawa manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudiannya mereka melarikan diri daripada pemerintah yang zalim tadi, dan mereka ditidurkan di dalam gua. Sebab tu kita panggil kisah ni kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua. Allah menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun. Lama tuan-tuan ya.
Para penonton sekalian, lama Allah tidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun. Kemudian mereka, selepas mereka bangun, mereka tertanya-tanya berapa lama mereka tidur. Sehari ke 2 hari ke mereka tidur. Jadi pada ketika itu dah 309 tahun mereka keluar daripada gua, dan mereka melihat masyarakat pada ketika itu telah pun berubah, dan kawasan wilayah mereka telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah, yang mana Allah mampu menidurkan seseorang 309 tahun dan kemudian membangkitkan semula. Ini adalah bukti kekuasaan Allah. Dan kita kaitkan tadi kisah Ashabul Kahfi ini dengan fitnah beragama, yang mana pada ketika itu mereka, pemuda-pemuda yang tidur ini, menentang pemerintah yang zalim. Jadi kat sini bukannya mudah. Apabila kita, diri kita sendiri nak melawan ataupun menentang pemerintah yang zalim, mereka sangat berani dan bersungguh-sungguh menyampaikan tauhid yang hak, tauhid yang benar, dan akhirnya mereka berunduk ke gua dan ditidurkan Allah. Kemudiannya kalau nak tengok kisah-kisah ni, nak baca kisah ni, boleh lihat dalam Suratul Kahfi. Kisah dia panjang, tapi kita tengok secara ringkas sahaja. Kisah yang kedua berkaitan dengan pemilik kebun. Jadi kisah ini juga ringkas sahaja kita kongsikan, berkaitan dengan pemilik kebun yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya pemilik kebun tersebut terperdaya dengan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan dia kebun yang segar, kebun yang subur, dengan harta-harta yang lain. Selain daripada kebun pun Allah berikan harta juga kepada pemilik tadi. Ini kisah berkaitan dengan dua orang. Ada seorang pemilik kebun dan kemudian ada juga rakannya. Yang pemilik kebun tadi, dia terpedaya dengan nikmat dan harta yang Allah berikan kepadanya. Apabila dia hidup dalam keadaan yang mewah, maka dia menjadi sombong dan melupakan Allah serta tidak percaya kepada kewujudan hari kiamat. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh pemilik kebun tersebut, dan dia menyatakan tak mungkin kebun-kebun dan harta-hartanya akan dibinasakan, tak mungkin. Tapi pada akhirnya, setelah kawannya sendiri menasihati beliau, pemilik kebun tadi, dia kata berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, tapi dia tetap tak nak beriman, maka Allah hancurkan, runtuhkan kebun pemilik kebun tadi, maka dibinasakan dan dia menyesal. Ini adalah kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah ini juga panjang, boleh dibaca dalam Suratul Kahfi, dan banyak yang boleh kita ambil manfaat. Saya lupa tadi, pemilik kebun tadi, kisah pemilik kebun berkaitan dengan fitnah harta. Apabila kita diberikan harta yang banyak, jangan kita lupa diri, jangan kita sombong, jangan kita lupakan Allah. Kita kena tahu bahawa setiap harta, nikmat yang diberikan itu adalah datang daripada Allah. Dan kita kena bersyukur atas setiap harta dan juga hasil yang kita perolehi. Itu adalah berkaitan dengan fitnah harta. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa dan Khidir ini berkaitan dengan fitnah ilmu. Jadi apa kisah Nabi Musa dan Khidir ini? Kisahnya adalah pada satu ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel bahawa dialah yang paling berilmu di dunia ini. Jadi Nabi Musa kata dialah yang paling berilmu. Apabila Bani Israel tanya siapa paling berilmu, Nabi Musa kata baginda lah yang paling berilmu. Jadi Allah menegur, Allah sebutkan kepada Nabi Musa bahawa ada lagi orang lain yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Itu siapa? Dalam kisah ini itu Khidir. Dan di sini Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Khidir ini. Dan akhirnya mereka bertemu. Namun apabila Nabi Musa dan berjalan-jalan bersama-sama dengan Khidir, Nabi Musa tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat bersabar. Panjang kisah dia. Ada 3 perkara. Apabila Nabi Musa nak ikut Khidir ini untuk menuntut ilmu, nak dapatkan pengalaman bersama dengan Khidir, Khidir memberikan syarat, iaitu jangan bertanya apa yang dia lakukan sehinggalah diceritakan ataupun dijelaskan. Tetapi Nabi Musa tak tahan. Apabila Khidir menebuk sampan-sampan, kemudian dibunuhnya orang, kemudian membina satu tembok, tapi Nabi Musa tak dapat bersabar
Nabi Musa bertanya sebelum Khidir ini menceritakan sebab-sebabnya. Jadi pada ketika itu setelah berlaku beberapa peristiwa, mereka pun berpisah kerana Nabi Musa tidak dapat bersabar dan bertahan dengan apa yang dilakukan oleh Khidir. Jadi kisahnya sangat menarik. Boleh kita ambil pengajaran, boleh baca daripada suratul Kahfi. Dan ini adalah berkaitan dengan fitnah ilmu. Janganlah kita rasakan diri kita sangat berilmu, padahal ada lagi orang-orang lain yang lebih hebat, lebih berilmu lagi daripada kita. Dan kisah yang keempat, kisah Zulqarnain, itu berkaitan dengan seorang raja yang sangat hebat, raja yang adil, yang menyampaikan kebenaran ke seluruh tempat, ke tempat matahari terbit, ke tempat matahari terbenam, dan juga bertemu dengan satu kaum di antara dua gunung yang tidak dapat difahami bahasa mereka, hampir-hampir tak dapat faham. Dan di situ Raja Zulqarnain telah membina tembok. Dibina tembok untuk mengekang Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi kisah itu juga boleh dibaca. Dan ini berkaitan dengan fitnah kuasa. Jadi janganlah kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja ataupun bos yang menindas orang bawahan kita. Tapi jadilah kita seperti raja seperti Zulqarnain ini, yang mana membantu dan juga turun padang, lihat rakyat-rakyatnya dan memberikan bantuan. Jadi boleh kita ambil banyak pengajaran daripada empat-empat kisah ini yang boleh dibaca dalam suratul Kahfi. Dan yang terakhir, kita lihat kepada fadilah dan kelebihan suratul Kahfi. Yang pertamanya, seperti mana yang disebut dalam hadis, man hafidha 10 ayat min awal suratul Kahfi usima min fitnatid dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat terawal suratul Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah dajjal. Kemudian hadis kedua, man qara'a 10 ayat min akhiril kahfi usima min fitnatid dajjal. Sesiapa yang membaca 10 ayat akhir suratul Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah dajjal. Dan daripada dua hadis ni kita biasa tengok orang amalkan. Selepas surah Yasin sebagai contoh, pada Khamis malam Jumaat, biasanya masyarakat kita, masyarakat Melayu membaca surah Yasin. Kemudian ada baca juga 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Dan siapa yang dapat hafaz surah Al-Kahfi ni lagi bagus. Hafaz surah Al-Kahfi ini kerana antara dia punya kelebihan dan manfaatnya adalah terhindar dan terpelihara daripada fitnah dajjal. Di samping kita juga dapat mengambil pengajaran daripada kisah yang 4 tadi. Ada 4 fitnah tadi. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, kelebihan suratul Kahfi, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Yang bermaksud, sesiapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumaat. Jadi daripada hadis-hadis ini kita dapat ambil pengajaran bahawa membaca suratul Kahfi ini sunnah hukumnya pada hari Jumaat. Bermula malam Jumaat, Khamis malam Jumaat tu kita boleh baca surah Al-Kahfi sampailah maghrib hari Jumaat. Dan ada sebahagian tempat surau dan masjid yang telah pun mengamalkan membaca surah Al-Kahfi ini di masjid dan surau. Kita boleh juga amalkan di samping kita membaca surah Yasin. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat daripada tadabbur berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini. Untuk dapatkan lebih penjelasan, lebih manfaat, boleh rujuk kepada kitab-kitab dan juga tafsiran suratul Kahfi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.